ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung ke surat 216 melihat suatu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perenggan yang ketiga. Oleh kerana pentingnya makna yang terkandung di dalamnya yang patut direnungkan, sehingga ada khabar yakni hadis yang menyebut innaha ta'dilu thuluthal Qur'an. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah pahala menyamai membaca 1/3 daripada Al-Quran. Kita mulakan dengan khabar yang menyebut itulah kelebihan surah Al-Ikhlas, di mana pahala membacanya sekali adalah menyamai pahala membaca 1/3 Al-Quran. Kita pun tiap-tiap hari baca 3 kali atayah baca Quran. Dah 3 kali kira 1 Quran. Sepak punggung. Maksud dia saja makna pahala. Sebab apa yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas itu 1/3 pahala makna kisah dia daripada Quran. Itu maksud dia. Jangan dia buat hukum sendiri. Hari-hari khatam dia kata. Sebab 3 kali kulhu dia sudah hebat lepas subuh.
Ada kata tak payah baca khatam bukan itu maksudnya. Tetapi pahala itulah besar dia. Suratul Ikhlas ini sehingga pahala dia menyamai thuluth, al-thuluth 1/3 daripada Al-Quran. Baik, besarnya bacaan. Kerana ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada 3. Kenapa dimaknakan dengan 1/3 daripada Al-Quran? Sebab kata pengarang kitab, Al-Quran itu isi kandungnya 3. Dalam Quran Allah pecahkan Al-Quran ini kepada 3 tajuk yang besar. Pertama disebut di situ ialah tauhid. Persoalan mengesahkan Allah. Terutama surah-surah Makkiyah. Ni Al-Ikhlas surah Makkiyah. Terutama surah-surah Makkiyah yang menekankan persoalan tauhid, keesaan Allah, tidak boleh syirik, tidak boleh berlaku penyembahan selain kepada Allah. Ini ditekankan pada surah-surah Makkiyah yang amat berbeza dengan surah-surah Madaniyah. Tadi Tuan Imam baca Maghrib surah At-Taubah. Beza surah yang tu Imam baca tadi, kisah sahabat-sahabat yang menangis kerana tak ada apa yang mahu disumbangkan di dalam peperangan Tabuk. Itu antara ayat tu Imam baca. Ma ajidu ahmidukum alaih. Lebih kurang 7 orang sahabat, kata Ibnu Abbas, yang miskin di kalangan Ansar, yang tak juga pergi perang Tabuk, tapi duit tak ada. Minta ke Nabi, bolehlah prepare untuk kami kuda perang. Nabi kata, aku pun hanilah sahabat baik, tak ada apa nak bagi. Maka mereka pulang dan dengan linangan air mata, hazanan, amat bersedih, kerana mereka merasakan mereka seolah-olah tidak berguna sampai tak boleh nak sumbang untuk Islam. Itu dia sahabat Allah. Bukan salah pun, dah tak ada apa, duduklah di rumah doa, sudah dah rasa berdosa, tak ada apa nak bagi untuk perang Tabuk. Duit tak ada, kuda tak ada, apa tak ada. Lepas tu minta ke Nabi. Nabi kata, aku pun tak ada, ni sahabat baik. Balik tu nangis mereka. Hazanan, kata Allah, sedih, bersedih, berduka cita kerana mereka tak boleh sumbang untuk Islam. Cuba tuan-tuan fikir sekejap, hidup kita macam-macam. Sumbang untuk Islam kau, pi buat benda tak elok pada Islam kau, atau kita jadi manusia yang agama Islam tapi perangai bukan macam orang Islam. Muhasabah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu Madaniyah. Makkiyah begitulah. Soal tauhid, tengoklah surah Makkiyah, semua macam-macam sifat. Yang kedua, hukum agama. Bagian kedua Al-Quran adalah hukum agama, di mana ada hukum yang layak dilaksanakan oleh orang yang berkuasa, pemerintah. Hukum hudud ini pemerintah dibicarakan
hakim akan tanya kenapa mencuri, berzina, macam-macam. Ada proses dia, saksi-saksi dia. Ini pemerintah tak boleh suka-suka orang mencuri. Kita pergi tangkap dia, ikat bawah pokok, lepas tu panggil 2-3 orang, kerat tangan dia. Tak boleh. Dia kena bicara. Ini hukum layak untuk pemerintah. Pemerintah laksana pahala. Pemerintah tak buat, jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukum yang berhubung dengan individu. Solat, pemerintah hanya kerja dia mengingatkan rakyat untuk bersolat. Itu kan Allah pesan dalam surah Taha, ujung-ujung nak habis, ayat 100 lebih. Wa'mur ahlaka bis-salat al-ayat. Allah kata perintahkan ahlaka, ahli keluargamu, bis-salat, dengan salat. Bukan taksir, ditafsirkan bukan sekadar suami memerintahkan isteri, anak cucunya untuk bersolat, tetapi kata ulama termasuk pemerintah wajib beritahu rakyat supaya bersolat. Ini tugas. Jangan buat lebih kurang. Pesan pada rakyat, jangan tinggalkan solat. Ketua jabatan pesan pada anak-anak buah, jangan tinggalkan solat. Itu di antara makna wa'mur ahlaka bis-salat. Ayat individu kita tak buat, berdosa kita. Pemerintah dah beritahu, kita tak buat, itu bukan hal pemerintah dah. Kitalah yang menanggung dosa, diazab kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Kalau dia tidak kata solat itu tak bagus, dia tak kata begitu, tapi dia tinggalkan kerana malas dia, maka dia tetap akan ke syurga selagi ada iman di dalam hatinya. Maknanya dia percaya Allah tu Tuhan, itu iman lah. Dia percaya Nabi Muhammad tu Rasul, tu iman lah. Dia percaya Quran tu daripada Allah, qada dan qadar, hari kiamat, tapi dia malas dalam bab solat ni. Dia cuai, dia culas. Dia tahu solat ni perintah Allah, tapi malas. 5 waktu dia tak solat. Tarawih dia pergi nak mampu. Ada jenis makhluk lagu ni, ada spesies lagu ni. 5 waktu tak pergi tarawih di depan. Ya Karim ya Rabb, puasa separuh nyawa. Puasa separuh nyawa. Keluar lidah musim panas pula kita kena baru. Keluar lidah, lari untuk Arafah, tengok lidah dia punya letih. Mai 5 waktu tak sembahyang tarawih duduk depan, dia syok, ramai-ramai selawat tu. Tak pergi more pula dia. Jahanam lagu ni. Tuan-tuan, dia malas, dia dibakar dalam neraka. Ada iman, masuk syurga. Sampai masa dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat. Itu ke kita nak? Kena bakar dulu. Ampun ya Allah, satu saat pun kita tak nak berada di dalam neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hukum hakam zakat. Pemerintah kutip zakat, keluar zakat ialah rakyat. Apa lagi? Sedekah, macam-macam hukum hakam agama yang ada di dalam Al-Quran terbahagi. Satu milik pemerintah, dia wajib buat. Kita tak ada kuasa sebab dia memerlukan kuasa. Satu lagi dia tak payah kuasa, apa buat dia? Sembahyang 5 waktu, puasa, haji. Haji pun ada pemerintah yang menguruskannya, tabung haji dan sebagainya. Begitu hukum agama. Dan kisah-kisah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam.
Itulah 3 bahagian daripada keseluruhan isi-isi Al-Quran. Tauhid, hukum-hukum agama, dan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita tak pernah muak. Takkan rasa jemu. Pertama, sebab dia mukjizat. Dia tak muak. Walaupun kisah yang dibaca berulang-ulang. Kisah Nabi Saleh, nampak Al-A'raf, Asy-Syu'ara, An-Naml, ulang-ulang. Kisah yang sama, kisah unta kena sembelih. Tak ada pula suratul Naml, kisah kambing kena sembelih. Tak ada. Unta tu, hadhihi naqah. Unta betina sama cerita. Jemu dah. Siapa kata jemu baca Quran, baik dia telan rokok, dia mati awal. Kaisar telan turun, senang. Saya jemu lah ustaz baca Quran, ajar jawab. Tak ada. Rasa sedap, rasa enak. Bila kita baca pula cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, bukan sekadar Allah turunkan kisah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah tahu bahawa dia kena ni Rasul-Rasul sebelum pun dah kena dah. Lalu kita pun baca cabaran-cabaran nak tegakkan Islam, cabaran nak mengislahkan masyarakat. Bukan benda yang boleh kita petik jari, bukan benda yang boleh kita ubah sehari dua, memakan masa yang panjang. Kita tahu Rasul-Rasul pun kena macam-macam. Terhibur tak kita? Terhibur. Kita baca kisah Nabi Nuh tu dia. Ratus tahun berdakwah. Ada dia jemu, ada dia bosan, tak ada. Sampai masa Allah hukum golongan yang menentang Islam, Allah hukum. Tugas kita sampaikan Islam. Tugas hukum orang yang lawan Allah tu kerja Allah. Bukan kerja Nabi Nuh, bukan kerja Rasulullah, bukan kerja Nabi-Nabi yang Rasul-Rasul yang lain, bukan kerja Nabi Musa. Sampai masa Fir'aun tenggelam. Sampai masa laut terbelah. Yang Bani Israel pun tak pernah fikir. Dia dulu. Bila kita baca kisah macam Allah, apalah sangat dakwah kita. Habis kuliah makan sate, apa benda? Apalah sangat. Nasi goreng, sate, tu balik minum. Tu. Mesti faham kisah Nabi-Nabi merupakan ibrah kepada orang yang berakal untuk melihat bahawa bukan mudah untuk kita mengislahkan masyarakat, kerana masyarakat perangai, otak, pemikiran dia tak sama. Dia tak sama. Kita sebut macam ni tak kena juga, tak puas hati juga. Cerita tak puas hati ni biasa. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kena. Tak puas hati ni sifat manusia. Kita jangan duk fikir saya. Sebab Sayyidina Ali pernah berkata, adalah satu perkara yang amat mustahil. Dan Ali sebut satu perkara yang amat mustahil untuk kamu memuaskan hati semua orang. Mustahil. Nak puaskan hati semua orang mustahil. So kita buat saja apa kita yakin benar. Dah, full stop. Dalam kita dah sebut benar tu pun ada yang tak puas hati. Sebab Sayyidina Ali sebut itu benda biasa. Dia takkan berlaku
kita boleh buahkan hati semua. Itu sifat. Dia pergi kenduri kan, tak musim kenduri. Masuk dalam kereta dia kata, dia tak puas hati betul. Dia kata, awak pedas nak gulai tadi. Dalam tu dia tak puas hati pedas pun 3 pinggan. Dalam tak puas hati tu 3 pinggan, tak cukup lagi. Apa balik pula? Rojak lah punya kenduri kan, memang sepoi punya. Apa melegang segala tok nenek, anak aiskrim semua tak macam kita nikah dulu. Apa yang zaman kita nikah dulu, lah punya pernikahan tak ada 30,000 kenduri apa jangan sembang. Allahu Akbar. Muhammad tu tak puas. Apa sedap lah dia punya kali 3 kali tambah tak sedap pun. Perangai manusia tak puas hati, ini sifat. Tuan-tuan, saya teringat ketika seorang lelaki namanya Al-Abbas bin Mirdas, seorang Ansar yang telah mengarang syair mencela Rasulullah kerana dia tak puas hati dapat harta rampasan perang Hunain sikit-sikit. Kita bayar. Cuba muslimin muslimat bayar. Sahabat Ansar, dia karang syair, dia tuju ke Nabi, dia tak puas hati sebab dia dapat harta rampasan perang Hunain ciput. Dia nak banyak. Allah, tuan-tuan, tu masjid nama Ja'ranah kita ziarah 27 kilometer dari Makkah. Selalu fikir ziarah Arafah lah, Jabal Zur, Arafah, itu lalu Muzdalifah, lalu Mina, kemudian kita terus ke Ja'ranah. Satu fikir lagi, Ja'ranah tempat Rasulullah mengambil miqat umrah. Sebab itu dalam mazhab Asy-Syafi'i, ini nak cerita tak puas hati. Sebab itu dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah aula, afdal mengambil miqat umrah di Ja'ranah. Sebab Nabi ambil di situ. Nabi tidak pernah miqat di At-Tana'im, di Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, 6 kilometer dari kota Makkah. Tapi kita boleh miqat sebab Aisyah ambil miqat di sana. Aisyah siapa? Isteri Rasulullah. So boleh. Tapi Nabi pernah tak ambil miqat di Tana'im? Tak pernah. Tak ada masalah. Boleh. Sebab itu sekali dalam package, sama ada haji atau umrah, kita akan bawa sekali ke Ja'ranah. Itu masuk dalam package. Bawa ke Ja'ranah, ambil miqat umrah di sini. Sebab Rasulullah bermiqat umrah selepas peperangan Hunain. Perang Hunain 8 Hijrah bulan Syawal. Hari Raya 8 Hijrah selepas Fathul Makkah, selepas pembukaan kota Makkah. Fathul Makkah bulan Ramadan. Lalu selesai Fathul Makkah, berlaku peperangan Hunain. Lebih kurang 3,000 tentera puak Hawazin dan Thaqif yang enggan memeluk Islam. Adapun Abu Sufyan dan golongan Mu'allaf seramai 2,000 orang telah memeluk Islam. Maka 3,000 Hawazin dan Thaqif melancarkan perang terhadap Nabi, nama dia peperangan Hunain. Hunain ialah suatu lembah. Kalau kita datang dari Madinah nak masuk ke Makkah, dalam 1,5 jam sebelum sampai Makkah, kita boleh tengok papan tanda Hunain sebelah kiri. Masuk dalam lembah Hunain. Situlah peperangan berlaku. Baik, cerita mana tak buat hati? Perangai manusia.
Ketika selesai perang, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan. Nah, di mana Nabi bagi? Di Ja'ranah, di kawasan ada masjid di Ja'ranah. Nabi sudah bagi lebih kepada Abu Sufyan and the gang. Abu Sufyan yang baru memeluk Islam, dengan rakan-rakannya Nabi bagi lebih. Wih, banyak. Antara harta rampasan paling banyak dalam sejarah peperangan Nabi dua. Pertama perang Khaybar, kedua peperangan Hunain. Cukup banyak dapat ghanimah. Kambing, kibas punya banyak. Nabi bagi banyak pada Abu Sufyan dan rakan-rakan yang baru peluk Islam. Mereka kan golongan mu'allaf yang dijinakkan hati. Seolah-olah Nabi nak apa ingat Islam ni lekeh, tak ada harta, ambil. Wah, Abu Sufyan orang kaya. Ni bagi banyak ke dia. Yang Ansar dapat ciput, ada dapat kambing seekor tu pun tanduk tak apa nak ada dulu halui. Dapatlah kambing adalah 1-2. Apa jadi tuan-tuan muslimah, di malam hari di dalam khemah orang-orang Ansar. Ini cerita tak puas hati. Saya nak ambil poin apa tu saduk peduli lah orang tak puas hati ke apa. Yang penting kita bawa benda betul Islam. Itu maksud saya. Nak bawa cerita, jangan kata orang biasa, sahabat Nabi. Malam tu nak tidur dalam khemah Ansar. Geng-geng Ansar ni mereka sudah menyebar. Mereka kata, tak patut betul Nabi. Kita orang Ansar, kita sambut dia. Mereka mula, kita sambut dia, kita bagi dia tempat. Gamak Nabi bagi kita sikit sangat harta. Dapat sikit. Bangkit pula seorang daripada tempat tidur itu dialah. Malam nak khemah lah kan. Tarik orang. Seokor daun ucap untuk. Aku malam lah lagi aku kata apa pula. Orang rumah. Sebab Nabi bagi sikit. Puas hati tak? Tak puas hati. Siapa? Sahabat. Jangan kata orang sebelah. Jangan kata orang kedak. Sahabat Rasulullah tak puas hati dengan siapa? Kekasih Allah. Lepas tidur malam tak apa nak lena. Tak leceh betul Nabi apa? Nabi dah bunyi cakap ramai-ramai dalam khemah. Dia nak balik Makkah tu, kata seorang. Sebab dia bagi kat geng Makkah banyak sangat. Kan Nabi ni orang Makkah. Seorang dah bunyi pula. Dia nak balik Makkah pun, dia nak tinggal kita. Tak tahulah. Tapi aku memang tak puas hati lah. Dia kata, kambing aku dapat tak boleh cakap. Itu dia tak apalah, saya tambah. Malah kami tak boleh cakap. Tak puas hati. Semua dalam khemah Ansar. Lalu Al-Abbas bin Mirhan telah mengarang syair. Syair itu macam tak apa elok. Dia lupa Allah ini Sami'un Basir. Ialah orang tengah marah, tak puas hati. Tiba-tiba datang Jibril jumpa Rasulullah. Nabi dalam khemah, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, sahabat kanan. Jibril kata, wahai Rasulullah, mereka duk menyembah tak puas hati. Nabi kata siapa? Nabi tak tahu. Nabi kata siapa?
Jibril kata, apa Ansar? Tak puas hati apa Nabi kata? Tak puas hati lah ghanimah. Mereka dapat ciput, mereka dapat sikit. Mereka menyembah awak bagi Abu Sufyan dengan banyak sangat, kita sikit lah. Nabi kata tak apa. Nabi pergi. Nabi masuk ke dalam khemah mereka dan Nabi kata, wahai Ansar, telah sampai berita kepada bahawa kamu tidak berpuas hati dengan pembahagian ghanimah harta rampasan perang Hunain ini. Sampailah dekat aku. Ucap sahabat Jibril beritahu, wahai Ansar, demi Allah, kata Nabi, kalaulah Allah bertanya kepada aku ketika Allah mahu menciptakan aku, lalu Allah tanya aku, nak jadi Ansar ke nak jadi Muhajirin? Kalau Allah tanya begitu, aku akan jawab, aku nak jadi Ansar, kerana sayangnya aku kepada kamu. Nabi apa? Tiadalah lorong-lorong di Madinah yang kamu lalui, melainkan aku melalui lorong-lorong itu kerana cinta aku kepada kamu. Wahai Ansar, esok kita akan pulang. Abu Sufyan dan rakan-rakannya, kata Nabi, akan pulang membawa kambing harta yang banyak, tetapi kamu akan pulang ke Madinah membawa aku kekasih Allah. Kena hatu meraup sahabat, seolah-olah Nabi nak bawa kambing aku bagi itu lebih tinggi daripada aku. Kambing harta yang aku bagi pada Abu Sufyan, kamu nilai lebih tinggi daripada aku. Seolah begitu Nabi nak bagi maksud, mereka akan pulang dengan kambing mereka, tapi kamu balik bawa aku kekasih Allah. Aku hidup bersama kamu, aku tinggal bersama kamu. Seolah Nabi nak apa? Harta tukar lebih tinggi daripada yang kamu tak buat. Meraup Ansar menangis, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah dalam peperangan Hunain. Apa poin? Tak puas hati. Itu sifat manusia, jangan dilayan. Kita letak pada diri kita, aku cakap benda betul Islam. Sudah. Hampa tak puas hati, sahabat Nabi pun ada tak puas hati dekat Rasulullah. Bani Israel lagi dah banyak tak puas hati pada Nabi Musa. Itu benda biasa bagi sifat manusia. Laki tak puas hati dekat bini, selapak. Bini tak puas hati kat bini, berlapak-lapak. Sehingga celah peti air bola dalam mesin-mesin tu, jubah celah meja. Hatu kita, bini pula kutip kitab berterabur atas meja. Tak lagi kulit kacang buah meja. Takat tak puas hati tu benda biasa selagi namanya manusia. Kerana kita demikianlah Allah Ta'ala buat, berbeza pandangan, berbeza pemikiran. Yang tak boleh ialah tak puas hati pada agama. Yang tu jangan. Tak puas hati pada dunia lantak, tak puas hati pada agama, jangan. Tak puas hati awak kena semayang 5 waktu, 2 tak boleh. Subuh tak payah sembahyang, maghrib isyak jangan cari pasal. Tak puas hati dengan Ramadan, awak kena lapar pula siang-siang, minum tak boleh. Minum tak payah makan, negor ayak tebu ada, teh kepala geleng apa dia panggil, teh ais ketak kepala, macam-macam. Makan tak payah, bila ayak apa salah. Jangan.
Jangan tak puas hati dengan agama. Yang dunia tak ada masalah. Nabi tak marah, cuma Nabi tegur sahabat. Bila mereka tak puas hati, Nabi peringatkan mereka, aku lebih bernilai dari segala-galanya. Begitu. Maka kita baca kisah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kita akan jumpa cerita kaum Nabi Nuh, kaum tu, kaum ni, semua tak puas hati. Hak ikut pula sikit dia. Baju tuduh pula kita ni golongan kononnya suci. Itu tuduhan kaum Nabi Nuh dalam surah An-Naml. Innahum unasun yatatahharun. Ayat 40 lebih dekat nak masuk 50. Walutan idza qala liqaumihi, astad pada ayat kisah Nabi Lut. Antara dalam bila Nabi Lut ajak mereka tinggalkan kerja hulu. A innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Nabi Lut kata, apa ni gila apa? Apa syok kat jantan min dunin nisa, apa tinggalkan perempuan? Kaum dia jawab, fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Lalu pemimpin Lut, kaum Nabi Lut berkata, kita halau Lut keluar bersama pengikut. Akhriju, kita halau mereka min qaryatikum, daripada qaryah kita. Innahum, sesungguhnya mereka, unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka rasa mereka itu bersih. Tuan tengok tuduhan, kena tak kat kita? Kena. Allah ustaz berapa hari yang nanti kena. Dok rasa hebat konon, dok rasa bersih banyak sangatlah ilmu dia. Kena sebab Nabi Lut kena. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka rasa mereka tu bersih. Memanglah bersih, ajak orang buat baik, tapi itulah sifat. Apa tak kena apa dah usari dua mengaji Masjid Az-Zuhri Pelaga. Kena dah. Lu tengok jiran tengok duk sidai baju dengan tudung tak ada rambut macam Sofia Loren. Kita pun tengok, kau oi, tutuplah kepala lu. Allah hak berapa hari ngaji ngalim nasihat lu. Kena. Itu benda biasa. Hanya nak tunjuk pandai lah. Aku lagi aku 6 kali lah pergi haji. Hajar Aswad kena dia. Bini Pak Haji tak tutup orang. Hebat Pak Haji. Woi, jaga. Itu benda obvious, benda biasa yang kita akan kena, iaitu kita akan di level kononnya hak ni bersih sangatlah, kononnya hak ni baik sangatlah, apa adalah nak pergi syurga, kami ni neraka pula dah. Kena lah tu, kena. Wah, apalah pergi syurga, kami ni semua jahat. Dah, kita cakap benda betul. Itu Allah sebut dalam surah An-Naml. Baca mula kisah Nabi Lut ayat 40 lebih dekat 50 ayat itu. Allahu Akbar. Ini dia Nabi-Nabi, Rasul-Rasul bahagian ketiga daripada Al-Quran. Baik, sambung. Sebab turunnya surah. Kita nak tengok sebab turun surah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan ada dua orang utusan kaum musyrikin Makkah, yaitu Amir bin Wa'il dan Rabi'ah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amir berkata, engkau ya Muhammad telah memecah belahkan
masyarakat kami. Tengok tuduhan. Nabi kena hang ni tak ada kerja lain Muhammad. Hang buka mulut yang pecah belah habis masyarakat. Hang buka mulut ada anak dengan ayah bergaduh. Hang buka mulut ada laki bini bergaduh. Tuan-tuan muslimin muslim, tuduhan yang menyebut bahawa Islam memecah belahkan masyarakat ni tuduhan jahat. Ini tuduhan musyrikin Makkah. Islam ialah agama ad-din yang Allah cipta. Islam dengan maksud salam, selamat sejahtera. Selamat sejahtera bukan kata orang Islam. Orang-orang bukan Islam pun akan selamat bila mana Islam menjadi dasar dalam sesebuah negara. Selamat semuanya sebab Islam. Allah. Islam tak ganggu penyembahan agama lain. Islam membenarkan kebebasan beragama. Islam membenarkan adat-adat orang-orang bukan Islam selagi tidak menyanggahi norma masyarakat yang hidup. Itulah Islam. Tuan-tuan bacalah tulisan-tulisan sarjana bapa. Tuan-tuan bacalah kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama sebenarnya Yusuf, tapi dia dikenal Salahuddin Al-Ayyubi daripada dinasti Ayyubiyah. Orang Iraq, berasal dari Iraq. Nama asal Yusuf, tapi gelar Salahuddin Al-Ayyubi. Bacalah tulisan-tulisan Stanley Pool. Bacalah tulisan-tulisan sarjana bapa ketika mereka memberi pujian kepada kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera-tentera Salibiyah. Bagaimana mereka membuat perbandingan ketika mana tentera Salibiyah memasuki Baitul Maqdis, raja-raja yang zalim yang telah membunuh umat Islam berbanding dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang memberi kebebasan beragama kepada padri-padri rakyat yang duduk di Baitul Maqdis. Seorang pun tidak dibunuh kecuali 1-2 raja yang dia penggalih. Yang tu ada, saya lupa nama raja, bukan Richard. Raja ni biadab. Ketika Salahuddin menakluki Baitul Maqdis, raja ini dipanggil ke dalam khemah. Sebab raja ini pernah dalam peperangan. Dia kata, panggillah Muhammad Nabi yang baru. Dipanggil dia, tolong Allah. Lalu dia bunuh umat Islam. Berita itu sampai ke telinga Salahuddin. Salahuddin bersumpah. Salahuddin kata, demi Allah, tanganku ini akan membunuh raja-raja. Ya, bila dia dapat Baitul Maqdis, raja itu ditangkap, bawa masuk khemah. Dan itulah antara raja yang dia pancung dalam khemah. Ingat angkat apa? Ingat angkat apa? Ulang balik. Aku kata mana Muhammad? Dan habis Salahuddin bagi putui balik. Seorang dua ada seorang lagi dia bunuh dalam khemah. Hak lain diberi kemaafan. Hampa nak Islam, hampa tak nak, hampa duduklah, hampa damai dalam bumi Palestin ini. Itu Islam, dia tak kacau, dia tak ganggu. Tetapi kadang-kadang persepsi yang negatif, naratif yang tidak baik dikarang, direka untuk memburukkan Islam. Kalau orang bukan Islam, mungkin dia tak faham Islam, kita maafkan, boleh jadi dia tak faham. Tapi kalau orang Islam sendiri, ini amat sedih. Orang Islam sendiri yang mencerca Islam, orang Islam sendiri yang tolong kempen Islam tak elok, amat sedih bagi kita. Sepatutnya kita orang Islam jaga Islam elok-elok, di samping kebebasan beragama yang Islam tak pernah kacau.
Ni kita habis dah muncul kayak Cina muncul. Kan kita habis dah. Mereka pula betul lagi tu. Dan dia jangan tembak sampai satu pagi tau. Mana tengok. Tuan-tuan, muslimin muslimah. Inilah Islam. Tapi dituduh pecah belah, rosak masyarakat macam-macam. Walhal yang dibawa ialah perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga keadilan manusia, hidup manusia. Sebab itu kalau kita belajar kaedah fiqh, itulah yang disebut dasar dia al-kulliyat al-khams, iaitu Islam dia menjaga 5 benda: agama, nyawa, keturunan, harta, akal. Ini dia panggil al-kulliyat al-khams. Ini tugas pemerintah. Pemerintah mesti jaga agama, jaga Islam elok-elok. Jangan biar orang Islam murtad, jaga elok-elok. Kalau ada kes-kes kena dibelok elok-elok, supaya kita faham Islam terbelok di bawah agama yang hebat ini. 2, nyawa, dijaga nyawa. Islam aja jangan bunuh orang suka hati, tak boleh, mesti dibalas. Allah na'udzubillah, takut kita dengan kes-kes yang manusia buat suka hati dia. Polis tengah siasat kan kes di mana yang dia bakar kekasih dia bunuh, dia bakar. Yang polis tengah siasat bila didapati kekasih dia hamil 4 bulan. Kita baca paper. Siap, saya baca tu sedih. Polis tengah, polis hasil mari minta sambung reman lagi. Sahabat berenang ke mana tak silap saya. 21, perempuan 21, lelaki 25. Segak lelaki tu handsome. Ambil 4 bulan. Dia cuci, dia bakar apa semua. Taulah polis siasat. Allah, sedihlah kita baca benda-benda macam. So nyawa ni benda yang mesti dijaga, bukan suka-suka nak pergi bunuh orang dan sebagainya. 3, keturunan, jaga keturunan. Islam mengharamkan zina, itu jaga keturunan. Wala taqrabu zina, jangan hampir zina. Islam jaga keturunan, biar sah faraid, pusaka dan sebagainya. 4, Islam jaga harta. Orang curi kerat tangan, orang rompak ada hukuman dia. Baik itu mesti dilaksanakan, walaupun tidak secara drastik. Kita buat pelan-pelan, satu, itu dibenarkan syarak, supaya rakyat tidak terperanjat dan supaya kita faham hukum Allah ni begitulah. Diharamkan arak di Madinah oleh Allah. 3 ayat Allah. Allah tak haram turun. Allah tak haram turun. 3 ayat turun baru haram. Baru tak boleh minum. Itu kaedah. Maknanya step 1 pelan-pelan, tak apa. Kita haram judi dulu pelan-pelan, tak apa. Satu. Ada masalah. Jaga harta. Dan yang kelima, jaga akal di Islam, iaitu orang minum sebab dengan 40 kali sebatan atau 80 kali sebatan. Sayyidina Umar dia sebat 80. Sebelum Umar 40, Umar naikkan kepada 80. Maka sebatan boleh berlaku 40 ke 80. Itu nak kena faham pula cara sebatnya lagu mana. Jangan ingat macam pukul kayu gol. Mampu orang. Islam ni cantik, tapi bila kita tak belajar, itulah kata pepatah Arab, itulah kata Sayyidina Umar, manusia menjadi musuh kepada perkara yang dia tak tahu. Itu Sayyidina Umar sebut, manusia akan jadi musuh pada barang yang dia tak tahu. Jadi musuh. Dia tak tahu, dia tak mau belajar, dia rokok tak mau nak mengaji, akhirnya dia jadi musuh pada benda yang dia tidak tahu. Maka 2 orang musyrikin Makkah kata ke Nabi, wahai Muhammad, engkau telah memecah belahkan masyarakat kami dan mencerca penyembahan kami serta menyalahi agama nenek moyang kami. Kena faham sekarang konsep la ikraha fid din. Ini zaman Nabi
Zaman kita Nabi pesan, jangan kamu cerca sembahan mereka. Itu Nabi pesan. Nanti mereka cerca Allah. Itu Nabi pesan. Di zaman Nabi cerita, tak turun lagi Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama. Kebebasan beragama dijamin Islam. So kita tak boleh ganggu peribadatan, ritual lah kita kata. Mereka nak usung patung ke betulan tak mereka. Kawati ke apa itu mereka punya pasal. Islam menjamin kebebasan beragama. Mereka percaya macam itu hak mereka. Itulah indahnya Islam. Percaya tu punya pasal kami tak basa. Jawablah dengan Allah besok akhirat kena. Betul. Kami nak apa yang terbaik, yang benar ialah Islam. Yang tu percaya punya pasal. Tu Islam. Pak itu Nabi pesan jangan cerca. Biar. Tapi kita jangan repot. Begitu. Jangan cerca sembahan mereka, nanti mereka mencerca Allah, kata tak elok. Ini zaman Rasulullah. Mereka marah Nabi, kamu cerca penyembahan kami dan agama nenek moyang kami. Daripada lama dah berkurun-kurun sebelum Nabi lahir lagi, sembah berhala pula macam-macam jenis. Ada yang daripada kuih-muih pun ada. Berhala tu daripada tepung. Itu yang riwayat sebut, bila lapar tarik makan. Ada berlaku. Berhala daripada tepung macam bentuk kuih. Tahu lah kuih gelang, kuih apa? Gelang ni apa? Saya orang Selangor gombak bagi kuih gelang. Apa karya? Cuk karya. Bulat-bulatkan mata. Lapar tarik makan kuih gelang. Dah berhala tak ada mata. Ampun. Berlaku zaman teruk. Hang cerca wahai Muhammad, hang kutukkan penyembahan kami, nenek moyang kami. Nabi tak kata apa jadi bodoh kata hak tu. Daripada kuih gelang, kuih cuk karya apa semua ni bukan nak pipuk ke mata hidung dia makan. Mai lapar apa tarik apa makan. Oi, buat gila lah kau tu. Tak elok. Nabi cerca, Nabi tegur dalam bentuk Nabi hantam habis. Baik. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Kalau engkau inginkan harta, kami akan kumpulkan hartamu supaya engkau menjadi kaya raya. Wahai Muhammad, apa tujuan? Nak kaya? Maklumlah, kamu hanya kena bala kambing aja. Kan? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasul. Ni kau orang yang Allah lantik jadi rasul. Gembala kambing. Kami tahulah kambing pun bukan engkau punya wahai Muhammad. Orang lain punya, engkau ambil upah aja. Cukuplah nak kaya. Dakwah ni angkat Tuhan Allah lah, cakap dengan malaikat lah, apalah, bawa semua ni satu ajaran. Anak kaya ke? Kami boleh jadikan hang kaya, jama'na malan, kami pun harta kami ambil ke hang kaya. Untuk baca majalah Fortune ke majalah Orang Putih ni lah, dalam tu kan ada senarai orang-orang kaya di dunia ni. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Stephen Covey. Ni bukan orang sebelah ni, Mak Sari. Kaya raya. Mark Zuckerberg tu Toki, bos Facebook. Kita main Facebook dia lah yang cipta Facebook. Mark Zuckerberg. Bilion harta. Bill Gates, Microsoft, kita belajar komputer, Microsoft software. Bill Gates lah kepala otak dia lah buat. Harta billion of billion. Kita takkan laksa dia billion. Kita habis kira laksa kalau kita tak tahu nak kira kosong dah banyak laksa. Tuan. Saya teringat hadis Nabi orang kaya Allah.
Nabi kata apa? Hadis sahih, matan saya tak ingat. Nabi kata seorang yang paling kaya dicelup, bukan dihumban, dicelup sekejap di dalam neraka. Celup enggak? Belum bakar air, baru celup. Berapa saat saya tahu lah, celup enggak? Dia manusia waktu di dunia paling kaya. Lalu dicelup dia sekejap, berapa saat tak tahu dalam neraka, bawa keluar, ditanya pada dia, pernahkah engkau dulu di dunia merasa senang, merasa kaya? Dia jawab, aku tak pernah rasa senang, aku tak pernah rasa kaya di dunia. Sedikit celupan dalam neraka menghilangkan kekayaan dia di dunia. Itu kata neraka punya bulan. Lupa habis dia pernah kaya. Dahsyatnya neraka, tak apa yang tu. Jangan. Begitulah sebaliknya kata Nabi. Seorang yang miskin, kaya pagi macam pagi itu okey lagi, dia tak ada apa nak kaya lah. Punya miskin, anak 15, bagus pula 2 benih elok, 15 anak macam ketek, gerek buruk tu tak mampu, miskin, kayu dia punca rantai, sembang dia kopi ke mana? Rokok orang belanja. Oh miskin, tapi ibadah tak tinggal, miskin tu. Nabi kata Allah celup dia sekejap dalam syurga. Celup sah, rasa nikmat syurga sangka, keluarkan dia. Tanya dia, macam apa dah susah? Oi, dia kata aku tak pernah rasa susah waktu di dunia. Dia lupa kesusahan dia pandangan syurga. Allah Tuhan, muslimin muslimat, tak ada tempat lain dah kita nak pergi syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Baik. Anak apa anak kaya? No problem. Dia ingat Nabi kalau tak serupa dia. Dia ingat Nabi ni macam mereka. Dia fikir harta, dia fikir nak kaya. Nabi kata Aisyah, ada makan, tak ada makan, puasa. Senang Nabi. Tidak dia hebat. Lalu mereka ingat Nabi seperti mereka. Nak kaya? Boleh, kami bagi amat. Lalu mereka berkata lagi, kalau engkau sedang mengidap penyakit, kami akan mengubatimu sehingga engkau menjadi sembuh. Dalam satu riwayat, kami akan cari tabib. Lah sakit, kami tengok orang cakap ni macam sakit je, kami duk sembah eloklah 300 lebih berhala. Memang kata satu Tuhan, oi sakit ni. Betul orang cakap dengan malaikat ni, tak nampak pun. Agak sakit ni, no problem. Kami cari tabib, doktor paling hebat nak sembuhkan. Dan yang ketiga, mereka berkata, kalau engkau merindukan perempuan, pilihlah mana-mana perempuan kami akan kahwinkan kamu. Oh, kau cakap kira wah Nabi dah kahwin, awak cukup dengan Khadijah. Nabi jadi rasul, aku nak kahwin 25. Bila abah kata pula, mungkin waktu itu Khadijah dah wafat, peristiwa kita tak pasti. Tetapi itulah kulah anak perempuan Arab, kami cari kami, ambil kami anak kaya babi. Tuan-tuan, muslimin muslimat, 3 benda ni penting. Harta penting, kesihatan tubuh badan penting, perempuan pasangan kita penting. Saya jumpa sahabat saya, orang Laguna, dia dah pindah ke Kelantan. Isteri dia meninggal di Laguna 4-5 tahun lepas, kanser.
Saya ke Kelantan hari Sabtu lepas. Sabtu baru ni. Di Kelantan. 5:30 pagi keluar rumah hari Sabtu pagi. Solat subuh Masjid Kuala Ketin. Sampai Tanah Merah Kelantan 10:30. Kak Ipak punya anak kahwin. Habis makan kenduri 1:30, tolak balik Sungai Petani. Tu dia punya hebat sejarah dunia. Balik hari lah di Kelantan. Habis Zohor saya patah balik Sungai Petani. Sampai maghrib Masjid Ambangan Hai, solat maghrib jamak pasar, tak masuk Korea lagu selesai. Waktu di Greek jumpa dia doktor pakar. Apa nama? Doktor, jumpa pula dia Jamban. Jumpa dalam tandas dia tu iring Pak Mentor. Saya tak tahu tu Pak Mentor dia. Kami duduk kat luar Ustaz, Pak. Macam saya nak nikah Ustaz. Oh ya, kau Pak Doktor Tara. Nikah dengan orang. Dia orang Kelantan, dia saya Kelantan. Duduk dalam guna Allah. Ni dia meninggal tanah Kelantan, dia pun pindah. Saya kata kahwin dengan orang. Kata orang kita lah. Amboi kompai jauh Kedah juga. Dia gelak Lepas tu dia kata tak boleh sekarang sunyi, tak ada teman dia. Maaf semua, bukan seks. Maaf semua, teman nak menyembang, teman nak cakap, teman dia apa saya sunyi Ustaz. Doktor pakar gaji RM10,000. Dia pakai ENT, telinga, hidung dan mata. Pakar. Terus dekat ear, nose and throat. Dia pakar. Gaji RM10,000. Tapi sunyi sebab teman tak. Ambil pula orang Kedah juga. Dah tu jodoh. Anak semua apa? Penting tak benda tu? Penting. 3 yang mereka offer tu, itulah kehidupan kita. Kita nak ada harta, kita nak infak, kita nak bergerak, itu ini. Kena ada kesihatan yang baik, kita nak ke masjid, nak semayang apa semua. Kena ada pasangan tempat kita nak menyembang, meluahkan perasaan, hilangkan kesunyian. Tetapi Nabi nak ajar, paling penting ialah Islam. Hampa offer aku macam ni, tapi hampa nak suruh aku katuk mulut. Jangan sebut kejahatan hampa, tak ada pasal. Itu maksud. Allah. Baik. Sambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pada bulan depan. Dijawabnya Rasulullah jawab, insya-Allah kita sembang bulan depan. So nak awal. Kalau saya balik Kuala Lumpur, tak ada kuliah. Pasal 30 Jun pun raya kedua. Hari Jumaat 11 Zulhijjah. Ala kuliah saya akan inform jawapan dia. Kalau saya balik tak ada kuliah, kita jumpa Julai. Kalau saya tak balik, kita on sebab raya kedua tak ada masalah. Kita pun tak pergi ke mana. Perut pun dah kenyang, nombor korban betul. So tunggu isyarat daripada AJK. Saya akan beritahu kalau saya tak balik Kuala Lumpur, kita on kuliah 30 Jun. Kalau saya balik, dijumpalah 30 Julai. Lama juga lah saya tak balik. So nanti saya fikir dulu, nanti saya akan inform jawapan biasa. Setakat ni tak ada keputusan lagi, kira on lah kuliah. Kalau saya balik, saya akan tahu. Manalah tahu, ingin pula nak balik, manalah tahu. Setakat ni tak ada lagi lah, masih lagi dalam status tertenang. So insyaAllah ada rezeki jumpa bulan depan. Tak ada, kita jumpa bulan depan. Apa hal, tunggu WhatsApp ke information daripada AJK. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu untuk malam ini. Nanti kita sambung perenggan yang kedua, muka surat 217. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.